Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita nak buat video latihan percubaan. Kita nak buat latihan percubaan tahun 2022, tahun lepas. Kita akan buat topik demi topik. Jadi kita akan mulakan dengan biologi, tingkatan 4, bab 2, biologi sel dan juga organisasi sel. Let's go. Ini soalan nombor 1. Yang ni negeri Terengganu. Sebelum tu kalau kamu tengok dekat link kat bawah tu, dekat description untuk YouTube kan. Kamu tengok dekat ruangan yang dekat komen ataupun description tu akan ada link untuk supaya kamu dapat downloadkan bahan-bahan ni. Tapi kamu boleh je dapatkannya daripada internet pun boleh. Kamu Google je soalan-soalan percubaan. Nanti dia akan keluar banyak lah. Dekat grup WhatsApp ataupun Telegram pun banyak juga kamu boleh jumpa. Yang cikgu punya ni lebih proper lah sebab cikgu nak nampak dia kemas sikit. Jadi kamu boleh juga guna yang cikgu punya ataupun mana-mana bahan yang lain. Alright, kita mulakan dengan soalan nombor 1, negeri Terengganu. Soalannya, Raja 1 menunjukkan dua komponen sel yang banyak terdapat dalam sel. Jadi komponen X dan komponen Y. Komponen X ni dah confirm lah, itu adalah mitokondrion. X tu ialah mitokondrion. Komponen Y pula ialah kloroplas. Daripada bentuk ni kita dah tahu dah. Yang X tu ialah mitokondrion, manakala Y pula ialah kloroplas. A1, soalan 1. Berdasarkan Raja 1, namakan sel yang padat dengan komponen X dan komponen Y. Dia kata namakan sel yang padat dengan komponen X dan komponen Y. Dia tak tanya apakah itu komponen X. Dia tak tanya apakah komponen Y. Tapi dia tanya namakan sel. Dia tanya sel apa yang banyak komponen X ni dan ataupun komponen Y ni. Right. Jadi sel yang banyak mitokondrion. Sel yang banyak mitokondrion. Dan tentulah sel-sel yang menggunakan tenaga yang banyak. Yang memerlukan tenaga yang banyak. Sel-sel, jenis sel yang menggunakan tenaga yang banyak. Antaranya ialah sel yang bergerak, yang aktif bergerak. Yang aktif bergerak contohnya sperma. Jadi kamu boleh tulis kat sini sperma ataupun sel sperma. Selain daripada sperma, sel yang aktif bergerak juga ialah sel-sel otot. Macam mana sel-sel otot bergerak? Sel-sel otot bergerak dengan cara mengecut dan juga mengendur. Dia mengecut dan mengendur supaya dapat menghasilkan daya kan. Jadi barulah dapat menghasilkan pergerakan. Jadi kamu juga boleh letak, kamu kata sel otot. Kamu boleh letak sel otot licin ke, atau sel otot rangka, ataupun sel otot kardium. Boleh. Mana-mana saja pun dikira sebagai jawapan yang betul sebab dia kata namakan sel. Jadi kamu boleh letak sel otot, sel sperma boleh. Satu lagi pula ialah jenis yang aktif membahagi. Sebab proses pembahagian sel ni memerlukan tenaga yang banyak. Jadi kamu boleh letak sel yang aktif membahagi. Apakah contoh-contoh sel yang aktif membahagi? Kalau dekat dalam sel tumbuhan kan. Kalau dalam tumbuhan kita ingat ada apa? Kalau dalam tumbuhan, ingat lagi tak yang kita ada meristem. Jadi sel meristem ialah sel yang aktif membahagi. Jadi untuk komponen X ni kamu boleh letak sel sperma, sel otot rangka ataupun sel meristem. Bagi nama tu spesifik. Bagi nama spesifik. Kemudian komponen Y pula. Komponen Y ni ialah kloroplas. Jadi apa nama sel yang banyak kloroplas? Apa dia? Tentulah sel yang terdapat pada daun. Pada daun tumbuhan. Apa yang sel yang aktif menjalankan fotosintesis? Jadi dah tentulah dia ada banyak kloroplas. Jadi sel yang banyak menjalankan fotosintesis ialah sel mesofil. Kalau gitu kamu kena sebutlah sel mesofil palisad. Jangan sebut sel mesofil je, sebut sel mesofil palisad. Nama dia spesifik. Nama dia spesifik sebab dia kata ni namakan. Jadi kamu bagi jawapan spesifik. Jadi komponen X tu ialah sel sperma, manakala komponen Y pula ialah apa? Sel mesofil palisad. Next, question number 2. Terangkan mengapa komponen X padat dengan sel seperti dalam soalan A1. Jadi soalan nombor 2 ni bergantung kepada jawapan nombor 1. Bergantung kepada jawapan yang kamu tulis dekat A1 tu. Kalau kamu tulis sel sperma, then jawapan untuk nombor 2 ni mestilah berkaitan dengan sel sperma. Kenapa sel sperma perlukan banyak mitokondria? Sebab sel sperma perlukan banyak tenaga. Kenapa pula diperlukan banyak tenaga? Sebab sel sperma perlukan apa? Pergerakan supaya dapat berenang kan? Kamu katalah sel sperma berenang ke arah oosit sekunder.
ke arah oosit sekunder. Tapi kat sini penting juga untuk cikgu ingatkan kamu, kalau kamu boleh letak nama istilah, istilah ke ataupun nama struktur ke, nama sel ke, kan? Nama proses. Semua tu kalau boleh kamu letakkan, kamu kena letak. Jangan biarkan kamu macam letak secara umum saja. Contohnya macam ni sel sperma memerlukan banyak tenaga menerusi respirasi sel. Ataupun kamu cakap sel sperma menjalankan banyak respirasi sel untuk menjana lebih banyak tenaga. Dekat sini juga cikgu nak tekankan bahawa kalau soalan tu tanya, kenapa sel sperma padat dengan mitokondrion? Jadi perkataan yang kamu patut guna kat sini ialah yang menunjukkan dia special kat tadi ialah kamu cakap lah kerana dia memerlukan banyak tenaga. Perkataan banyak tu kamu kena letak. Okay, perkataan banyak kat sini sangat penting sebab soalan tanya kenapa sel tadi padat dengan mitokondrion. Sebab sel lain pun ada juga. Tapi kenapa sel yang ni padat? Jadi kamu katalah dia perlukan banyak tenaga. Dia perlukan banyak tenaga. Maksudnya banyak respirasi sel yang perlu dijalankan. Kat situlah kamu tengok macam mana kita boleh mampu jawab soalan ni dengan menggunakan perkataan-perkataan yang orang kata spesifik, yang membawa maksud yang sesuai dengan soalan tadi. Jadi jangan lupa bila ditanya soalan macam ni, kamu kena sebut perkataan banyak tu. Jadi kamu boleh kata sel sperma memerlukan banyak tenaga supaya dapat bergerak ataupun berenang ke arah oosit sekunder. Okey. Tenaga tu dalam bentuk ATP lah. Kalau siapa jawab sel, contohnya sel apa lagi tadi? Sel otot kan? Sel otot licin. Kamu boleh jawab lebih kurang sama je. Kamu kata sel otot licin memerlukan banyak tenaga. Okay, untuk membolehkan pergerakan. Kan? Ataupun kamu boleh ubah suai sikit lah. Kamu kata sel otot licin ataupun sel otot rangka tu memerlukan banyak tenaga untuk pengecutan dan pengunduran otot. Ini membolehkan pergerakan berlaku atau membolehkan pergerakan yang aktif. Itu contoh jawapan dia. Kalau kamu jawab sel sel meristem pula, kamu jawablah sel meristem memerlukan banyak tenaga kerana sel meristem aktif membahagi. Proses pembahagian sel ni memerlukan banyak tenaga. Itu contoh jawapan yang kamu boleh letak. Bergantung kepada jawapan yang kamu letak untuk soalan nombor 1 tu. Okey, boleh. Okey, kita pergi pada soalan B pula. Soalan B tanya, pertumbuhan pokok yang hidup di persekitaran kuari adalah terbantut. Terangkan kesan aktiviti kuari terhadap fungsi komponen Y. Komponen Y tadi ialah kloroplas. Jadi kloroplas ni penting untuk fotosintesis. Okay, oleh sebab itu, kat sini kamu boleh kaitkan proses fotosintesis dengan kuari. Apa kaitan dia? Okay, of course lah, kalau sekali imbas tu memang tak ada kaitan pun. Okay, itulah dia punya challengingnya soalan B ni. Fikir sejenak. Fikir 1 atau 2 minit. Sebelum letak jawapan tu, fikir dulu. Apa kaitan kuari dengan fotosintesis? Jangan kamu berdebat pula dengan soalan ni. Kamu memang ditugaskan untuk jawab soalan ni. Okay, jadi jangan kamu pertikaikan pula soalan dia kenapa nak suruh kaitkan dengan kuari dengan fotosintesis. Cuba jawab berdasarkan pengetahuan yang kamu perolehi daripada subjek biologi ni yang kamu belajar. Okay, fikirkan. Apa kaitan kuari dengan fotosintesis? Kalau fotosintesis kan dia memerlukan cahaya matahari. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Jadi apa kaitan kuari dengan cahaya matahari ataupun fotosintesis? Dah dekat dah. Bila kamu letak je poin yang baru tadi pasal cahaya matahari, now sekarang maklumat dia tu macam menjelaskan kita untuk kita cuba goreng lah. Ataupun cuba kaitkan dengan kuari tadi. Kuari ni apa? Kuari ni tempat macam dia nak melombong batu-batuan. Nak mengambil batu-batuan. Itu kuari. Bila ada bukit ataupun gunung kan, dia letupkan bukit atau gunung tu. Dia nak dapatkan batu-batu. Okay, dia nak dapatkan batu-batu. Jadi kat sini kamu boleh kaitkan dengan cahaya matahari pula dan fotosintesis dengan cakap apa? Kamu cakaplah kuari tu menghasilkan habuk. Dia menghasilkan habuk ataupun debu. Kan, dia menghasilkan habuk ataupun debu ataupun pencemaran yang boleh menutup permukaan atas daun. Jadi kesannya, apa kesan dengan terhadap fotosintesis?
fotosintesis akan menjadi rendah lah. Kan? Sebab bila permukaan atas daun tu dia terhalang, mestilah cahaya matahari sukar untuk menembusi bahagian yang terendap tadi, debu ataupun kita punya habuk tadi. Jadi kesannya ialah kloroplas tidak mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Jadi next pula kamu boleh kaitkan dengan fotosintesis. Fotosintesis menjadi rendah ataupun kadar fotosintesis menurun. Okey? Next, tapi tak jawab lagi soalan. Dia kata pertumbuhan pokok yang hidup di persekitaran kuari adalah terbantut. Terangkan. Jadi kamu kata kalaulah fotosintesis tu rendah, jadi pertumbuhan pun akan terganggu sebab tumbuhan tidak cukup nutrien ataupun tidak cukup makanan. Jadi pertumbuhan dia akan jadi terbantut. Lama-lama dia akan matilah. Itu contoh jawapan yang kamu boleh letak. Okey? Boleh? Okay, ini contoh jawapan yang cikgu ada kat sini. Dalam kelas ni, kita cuba untuk mengkayakan ataupun kita cuba untuk berfikir tentang macam mana nak jawab soalan-soalan. Tapi of course lah, kamu juga kena tahu macam mana skema ataupun pemakahan dia kan. Okay, kat sini contoh yang cikgu sediakan kat sini. Dia punya contoh jawapan yang dicadangkan lah. Yang ni kamu boleh juga tengok dalam skema dia. Okey, dia kata macam ni. Dia kata kurang tenaga cahaya yang diserap oleh kloroplas ataupun komponen Y. Okey, ini kerana habuk ataupun debu daripada kuari telah menutup bahagian daun ataupun permukaan daun. Jadi kadar fotosintesis akan menurun. Pertumbuhan akan terbantut ataupun tumbuhan kurang mendapat nutrien ataupun makanan. Okey, boleh. Sampai situ saja soalan nombor 1. Okay, nanti kita akan post lagi lah soalan nombor 2 pula. Kita akan cuba buat satu persatu sebanyak yang mungkin. Sebagai persediaan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 SPM. Kamu sekarang tengah fokus untuk tingkatan 5 kan? Tapi jangan lupa tingkatan 4 pun penting juga. Jadi kamu kena study juga buat revision. Jadi untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 yang baru sahaja melangkah kepada tingkatan 4, baru sahaja belajar biologi, harap video ni pun dapat membantu kamu untuk buat pemahaman ataupun untuk menjawab soalan ujian kat sekolah. Okey, baik. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.